Selamat sejahtera semua. Dan hari ini kumpulan kita akan membincangkan tentang seni bina pencampuran tamadun-tamadun Malaysia. So untuk bermula, negara kita Malaysia sebagai sebuah negara yang pernah dijajah dan diduduki oleh pelbagai kaum, tidak pernah gagal untuk memperagakan hasil barangan, budaya kehidupan dan juga seni bina yang merupakan hasil pencampuran tamadun yang berbeza dan unik kepada negara kita. Pembinaan rumah kedai adalah contoh hasil seni bina terpengaruh pelbagai tamadun dari era penjajah sehingga penempatan penduduk tempatan. Oleh itu, topik penyelidikan yang kami ingin berkongsi sebagai satu kumpulan adalah berdasarkan rumah kedai di Kuala Lumpur sebagai seni bina pencampuran tamadun-tamadun Malaysia dan kesan kebudayaannya dan kepentingan dalam masa terdekat. Hari ini, topik ini ialah topik kita. Sebagai belia generasi kini, kita mungkin tidak mempunyai hubungan langsung dengan kerja seni bina rumah kedai. Namun begitu, ia masih penting bagi kita untuk memahami kepentingannya dan bagaimana ia merupakan waktu yang menentu era identiti domestik Malaysia kita. Ia telah menjadi simbol budaya dan cara kehidupan Malaysia sejak titik pembentukan dan pembangunan mereka. Apabila pendata Cina membawa gaya bangunan tanah air mereka ke Semenanjung, ia tidak dielak dari pengaruh dan integrasi faktor persekitaran, budaya tempatan bersama dengan wibawa kehadiran kolonial Eropah. Suatu bahasa seni bina yang benar-benar unik telah dicipta dalam konteks tanah Melayu. Mereka awalnya dibentuk sebagai penyelesaian bangunan yang musnahah dan menangani keperluan untuk perumahan, serta cara untuk mencari rezeki mereka yang tiba di sini untuk mencari mata pencarian yang lebih baik. Memandangkan prinsip asas pembinaannya yang telah ditetapkan, ia kekal hampir tidak berubah selain perubahan kecil dalam materialiti dan saiz sepanjang abad, dan oleh itu kami dapat menilai ciri-cirinya sehingga kini. Dibangunkan di Malaysia pada penghujung abad ke-18 hingga 19, rumah kedai tradisional Asia Tenggara merupakan keputusan seni bina yang lama untuk menggabung kediaman dalam amalan komersial menjadi seni bina bersepadu. Terutamanya, kajian tipologi diperlukan dalam mendapatkan pemahaman umum mengenai rumah kedai Malaysia sebagai sebuah seni bina bersama adaptasi penggunaannya melalui masa. Analisis terhadap perubahan fasad rumah kedai di KL menunjukkan keupayaannya untuk menyesuaikan diri dengan pemodenan tanpa penjejas identitinya. Perubahan gaya ini telah diperhatikan untuk berkongsi inkonsistensi biasa merentas tempoh gaya dengan variasi tempatan yang kecil. Sebaliknya, pemeriksaan lukisan pelan dan keratan beberapa rumah kedai terpilih terbukti bahawa tidak secara perubahsuaian yang ketara kepada struktur asasnya. Kedua, subjek tidak ketara seperti dinamik interpersonal, mata pencarian masyarakat, faktor ekonomi yang datang dengan perniagaan domestik dan nilai kemasyarakatan semuanya terlibat dalam mengekalkan umur panjangan rumah kedai. Hal ini sebab rumah kedai adalah sesuatu elemen sokongan kepada kehidupan komersialisme domestik dan ia secara tidak senjata mengalahkan interaksi sedemikian dalam kalangan masyarakat. Menunjuk kepada evolusi seni bina rumah kedai mengikut perkembangan era dan negara, kita mesti beralih kepada penjelasan fasadnya untuk menunjukkan keupayaannya. Nampaknya, pengaruh gayanya cenderung mengikut trend setiap era yang dilaluinya. Mulanya, gaya ini adalah variasi pertama tipologi rumah kedai yang diperkenalkan pada tahun 1790 AN. Rumah kedai ini merangkumi pengaruh langsung perumahan jenis Cina Selatan. Ciri-ciri bangunan yang sempit tetapi panjang ini sangat disesuaikan dengan iklim tropikal Malaysia. Fungsi dan kecekapan adalah keutamaan bagi pekerja pendatang, yang merupakan sebab utama mengapa rumah kedai gaya ini mempunyai kekurangan tingkat 2, serta dinding pemisah yang terdedah untuk mobiliti. Semasa ledakan ekonomi di kemuncak era penjajah
Malaysia, terdapat kemasukan pendatang yang ditarik oleh peluang perniagaan. Semasa ungkapan deskriptif seperti unsur-unsur Eropah mula muncul, ia masih gaya yang benar-benar unik dapat dilihati pertama kali di perumahan kedai. Terdapat penumbuhan di ketinggian bangunan, walaupun kebanyakan rumah kedai kekal 2 tingkat tinggi, tetapi bangunan 3 tingkat bukan kejadian yang jarang. Sejak gaya sebelumnya, perhiasan yang menghiasi muka bangunan rumah kedai telah menjadi semakin berleluasa dan lebih biasa dihiasi. Apabila Lake Street's eclectic style datang, gaya perhiasan itu berkembang meliputi keseluruhan kanvas fasad bangunan perumahan kedai pada masa itu. Perumahan kedai semakin dihiasi dengan ciri-ciri gaya Cina serta bunga plasterwork. Gaya klasikal ia kadang-kadang dirujuk sebelumnya. Gaya Art Deco sangat bergaya dan unsur-unsurnya dicirikan seperti penekanan menegak pada muka bangunannya. Unsur-unsur pilaster terbentang sepanjang ketinggian bangunan dan tidak memecahkan paparan mendata setiap tingkat. Kiranya dalam tempoh ini, penggunaan warna neutral menjadi sangat popular dan menonjol. Oleh kerana ia adalah zaman kebangkitan pergerakan modernis, hiasan fasad telah dilucutkan ke minimum dan tingkat Ray-Ban diperkenalkan ke muka bangunan. Sebagai contoh, parapet yang dibangkitkan menyamar keperluan untuk bumbung bernada untuk penumpakan air yang memperolehkan tepi atas mentata yang bersih dan minimum. Dengan menarikkan balik kuasa British selepas Perang Dunia Kedua, sekatan ketinggian rumah kedai maksimum 3 tingkat telah santai. Ketinggian 4 hingga 5 cerita menjadi mungkin dan inilah unsur rumah kedai yang kita akan sentiasa terlihat di sekeliling Kuala Lumpur. Rumah kedai boleh ditakrifkan sebagai konstitusi rumah teres dengan program asasnya mengadakan bahagian kedai di tingkat bawah manakala tempat tinggal di tingkat atas. Rumah teres adalah istilah dalam seni bina dan perancangan bandar yang merujuk kepada gaya perumahan berkepadatan sederhana yang berasal dari Eropah pada abad ke-16. Ia dicirikan oleh deretan rumah yang serupa atau berhampirannya yang berkongsi dinding sisi yang dikenali sebagai dinding parti. Terdapat beberapa elemen penting yang membentuk seni bina rumah kedai tradisional. Melalui evolusi berdekat-dekat, fasa rumah kedai ini mencerminkan gabungan pengaruh budaya dari banyak tempat di dunia, termasuk Kepulauan Melayu, China, India serta Eropah. Kombinasi unsur-unsur ini telah menciptakan arkitektur unik yang kita tahu dan cintai bahkan sampai hari ini. Tradisi global yang sentiasa berubah, pengenalan kepada teknologi baru dan teknik bangunan akan terus dicerminkan dalam bangunan dalam tempoh masa yang berbeza. Menggali lebih dalam lagi, elemen yang penting terdapat di siling di atas adalah telaga udara, dikenali sebagai Tianjin dalam bahasa Cina. Telah diperkenalkan untuk membawa cahaya matahari ke dalam rumah kedai dan memudahkan pengudaraan semula jadi, menggalakkan reka bentuk pasif dalam seni binanya. Di bawah telaga udara setiap rumah kedai, ia sudah menjadi kebiasaan di mana penghuni atau pemilik perniagaan yang membina ruang halaman, ia biasanya digunakan untuk makan bersama keluarga atau sebagai ruang sosial. Kehadiran orang seolah-olah mencerahkan kedalaman besar rumah kedai bersama-sama dengan cahaya dari udara yang baik. Kembali ke pintu masuk. Laluan pejalan kaki 5 telah ditubuhkan pada mulanya hasil daripada Ordinance Raffles 1822. Gabungan anjung Melayu tradisional dan arkid Cina membentuk laluan pejalan kaki yang saling berkaitan antara kedai-kedai yang merangkumi kepanjangan jalan yang mereka meninggal. Ia terbukti daripada contoh penyesuaian gaya rumah kedai Cina kepada iklim tempatan kita. Satu bentuk tempat perlindungan dari hujan yang kerap dan juga deras. Kain bandar sekunder yang menarik kerana ia berada dalam barisan hartanah tetapi bertujuan untuk kegunaan awam di mana pejalan kaki akan berjalan dan peniaga akan memperluaskan premis
mereka secara visual untuk menarik pelawat dengan mempamerkan produk mereka di luar pintu masuk utama mereka. Kejatuhan rumah kedai berkaya rapa dengan pemikiran pasca perang ingin mengetepikan stigma pelacuran dan kemiskinan yang telah jatuh ke dalam bandar-bandar di Malaysia. Sebilangan besar rumah kedai telah dirobohkan untuk memberi ruang kepada skim bandar baru. Penggunaan programatik tertentu secara sedar dipisahkan melalui zon, tidak meninggalkan tempat untuk idiokrasi hibrid rumah kedai. Oleh kerana pembangunan Kuala Lumpur dipertimbangkan, perhatian harus diberikan untuk mewujudkan ruang sosial serta infrastruktur dan kualiti hidup yang dicipta. Rumah kedai Malaysia berskala kecil yang atletik akan kelihatan tidak praktikal dalam menghadapi angka-angka ini. Walau bagaimanapun, sebagai pendahuluan untuk pembangunan bercampur yang telah dipupuk dalam konteks Malaysia itu sendiri, rumah kedai ini menawarkan kebatatan pada skala manusia melalui kekompakan data dan mewujudkan teras manusia di bandar. Koridor rumah kedai adalah model yang mampan untuk kawasan kejiranan yang berkembangan maju dan menyesuaikan diri dengan keperluan sosial dan mewujudkan pusat kebudayaan. Untuk menyimbangi watak yang mengagumkan daripada bandar penjaga langit dan kesan mengasihkan pinggir bandar, faedah untuk mewujudkan bandar-bandar di mana orang menikmati kehidupan tidak selalu jelas, tetapi mereka mempunyai kesan sosial, ekonomi dan budaya yang pasti.